السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ya arhamar rahimin. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Haji Zul, Tuan Haji Mansur, warisan jawatan kuasa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Tamanya dan selamanya marilah kita merafakkan syukur pada Allah. Dengan izinnya kita masih diberikan kesihatan. Itu nikmat yang paling besar di samping nikmat Islam. Juga diberikan istiqamah dengan iman untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan hari ini 13/11/2022, hari lahir saya. Saya hari ini genap 69 tahun. Besok masuklah tahun yang ke-70. Saya mulakan itu sebab kita selalu mendoakan nikmat sihat ini sangat penting. Apa maknanya kita umur panjang kalau hidup dengan penyakit di sana sini, walaupun kita sedar bahawa ini semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ini walaupun selalunya saya bawa tajuk kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Petunjuk Jalan Menuju Syurga Allah. Tapi barangkali sesuai dengan suasana sekarang menjelang pilihan raya yang akan berlangsung pada minggu depan Sabtu, maka sukalah saya memberikan sedikit panduan kepada kita dengan langsung tidak bercadang untuk menyentuh mana-mana partai politik yang mengambil bahagian dalam pilihan raya ini. Tapi yang saya cuba sentuh ialah beberapa garis panduan, barangkali sebagai panduan kepada kita untuk menentukan yang paling pentingnya masa depan negara kita. Jangan ada di kalangan kita ini yang ambil sambil lalu, ambil mudah. Tak naklah mengundi-mengundi ni, pening kepala je, bergaduh sana, bergaduh sini. Mutaakhir ni kalau tengok YouTube tu kata mengata, caci nista, mengumpat berleluasa, malah fitnah memfitnahkan. Yang kita sedar bahawa sebenarnya Islam sekali-kali tidak menggalakkan, malah melarang kita ini kata mengata antara satu sama lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dalam suratul Hujurat, jangan ada
sekelompok lelaki di kalangan kamu yang mengata kepada kelompok yang lain. Tidak juga sekelompok wanita di kalangan kamu mengata, mencaci cela kelompok wanita yang lain. Mana tahu mungkin orang yang dicaci cela itu lebih baik daripada orang yang mencaci cela ini. Sebab itu kita harus berhemah dalam tutur bicara kita. Apatah lagi jangan sekali-kali menghukum orang. Sebab hukum ini syurga neraka ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Meminjam pengalaman dan tulisan malah wasiat keramat daripada almarhum Al-Ustaz Hasan Hudaibi rahimahullah, pengganti kepada Asy-Syahid Imam Hasanul Banna, yang melihat ada kecenderungan untuk mengkafirkan orang lain. Ada gerakan ketika itu di Mesir yang menamakan mereka sebagai kumpulan At-Takfir wal Hijrah. Mereka yang tidak selari dengan pandangan dan pendirian mereka, maka mereka dikafirkan dan mereka hijrah ke tempat lain. Malah lebih parah lagi, ada di kalangan mereka yang agak ekstrim ini menghalalkan darah sesama umat Islam. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa garis panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kepimpinan dan kelangsungan negara. Kita tak boleh ambil ringan sebab masa depan negara bergantung pada kita. Kaedah fiqh menyebut ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengan melaksanakan kewajiban itu, maka melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban itu merupakan kewajiban pada kita. Tak sempurna masa depan negara kita kalau kita biarkan kepada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menjatuhkan Islam, untuk menghancurkan Islam. Memang ada usaha ini. Allah sebut dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Mereka golongan kufar, golongan Nasrani, golongan Yahudi yang diingatkan oleh Allah, lan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan senang sehingga kamu duduk di bawah telunjuk mereka. Allah Ta'ala memberi amaran kepada kita, sepanjang mereka masa mereka akan berusaha untuk melenyapkan nur Allah dengan mulut-mulut mereka. Afwahihim, mulut, tapi dalam konteks sekarang siarayanya, media massanya, akhbarnya yang banyak mempengaruhi pemikiran manusia seluruh dunia. Tapi kita yakinlah janji Allah, ayat wajizul, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan, menyerlahkan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Sedang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kepimpinan ini penting. Membaca satu buku yang sangat menarik perhatian saya, Menangani Perubahan. Pengarangnya menyebut, dia kata, sebenarnya tamadun dunia ini dengan penduduknya yang begitu ramai, tapi tamadun negara-negara di dunia ini ditentukan oleh pemimpin-pemimpin negara berkenaan yang jumlahnya sangat kecil, tapi merekalah yang mencorakkan ke mana negara nak dibawa. Kita ambillah daripada dulu tuan-tuan,
Mao Zedong dengan faham Marxisme, komunisme, di Amerika Roosevelt, di Great Britain dulu ni, namanya kita ingat sampai sekarang, Gladstone, Perdana Menteri Britain, yang antaranya Gladstone berbicara dalam parlimen kepada ahli parlimen British dengan menyatakan, kita sedang berusaha untuk menghancurkan Islam, menawan dan menjajah negara umat Islam, namun kita ditentang habis-habisan oleh mereka. Tidak mungkin kita mengalahkan umat Islam kecuali dengan satu cara: pisahkan Al-Quran daripada jiwa umat Islam. Jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan, hiasan, didengar-dengar dan didendang-dendangkan. Tetapi umat Islam, mereka tidak berpegang kepada ajaran Al-Quran. Itu ingatan Gladstone. Sidang jamaah, negara-negara lain pun sama. Kalau sebut Indonesia, kita tidak lupa pada Soekarno, kemudiannya Soeharto. Kalau sebut Filipina, di samping Ferdinand Marcosnya, kita tidak lupa kepada pejuang kemerdekaan Filipina, Jose Rizal. Walaupun ejaannya Jose Rizal, tetapi the pronunciation ialah Jose Rizal, dengan gerakan nasionalisme Katipunan, yang nama panjangnya saya hafal sampai sekarang. Walaupun ambil SPM tahun 70, terkesan sampai sekarang nama panjang Katipunannya, angka taasang kagalang-galang nan manggang anak nan bayan. Itu panjang namanya itu. Di Malaysia kita ada almarhum Tuanku Abdul Rahman. Kalau ya di Mesir itu, dalam sejarah adanya Raja Farouk yang kemudiannya dikuditakan oleh Jamal Abdul Nasir, yang diteruskan legasinya oleh Hosni Mubarak. Malah dalam pilihan raya umum yang baru-baru ini, gerakan Ikhwanul Muslimin, The Muslim Brethren, memenangi pilihan raya dan dinobatkan pemimpinnya Dr. Abdullah sebagai presiden yang sah, namun dijatuhkan oleh General Al-Sisi. Yang saya nak sebutkan tuan-tuan, pemimpin-pemimpin inilah yang menentukan kelangsungan negara dan tamadun negara. Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menukarkan tamadun negara Arab jahiliyah kepada Islam, yang disebut oleh Allah, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila az-zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nabi mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada kebenaran dan kepada cahaya. Malah sebenarnya ini diiktiraf oleh negara barat, yang menganggap antaranya menyebut bahawa dalam ramai pimpinan negara seluruh dunia, negarawan, Rasulullah diletakkan di tempat pertama sebagai pemimpin agung dan pemimpin ulung dunia. Jadi kita nak tengok model Rasulullah, dan Rasulullah sudah tentulah berpegang kepada prinsip Al-Quran. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat muqaddimah yang saya bacakan tadi, apa ciri pemimpin yang kita kena pilih.
Wa idh qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Apabila nabi mereka, maksud nabi di sini ialah Nabi Daud alaihi salam, berpesan kepada pengikutnya, sesungguhnya Allah telah melantik Talut sebagai ketua. Dalam konteks ketika itu ketua perang. Ditantang oleh kaumnya, qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Mana mungkin Talut menjadi ketua kami? Nahnu ahaqqu minhu, kami rasa kami lebih layak daripada Talut. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Kerana Talut ini tidak memiliki harta yang banyak. Jadi nampaknya zaman dulu sampai zaman sekarang pun agaknya kalau nak jadi ketua kena kaya dulu. Ya. Kita bila dengan tidak merujuk pada sesiapa, bila calon-calon pilihan raya mengisytiharkan harta baru ni, kan? Ada satu orang calon tu memiliki aset 100 juta. Kita simpanan pokai ada RM100 cocok ATM. 100 juta, ada yang ada 18 juta, ada yang ada 10 juta. Itu yang isytihar. Yang tak isytihar tak tahulah. Kadang-kadang asetnya di luar negara, di Switzerland, di Australia, di Geneva, yang tak dapat dikesan oleh pihak berkuasa tempatan. Begitu tuan-tuan ya. Ni nak pilihan raya ni bukan kaleng-kaleng. Tuan-tuan tengok bendera naik tu, meriah, seronok juga. Merah, Pakatan Harapan, ya. Biru tua, Perikatan Nasional. Biru muda, apa ji? Barisan Nasional. Kura-kura calonnya kakak yang berambut karat tu. Masuk juga. Kat mana tu? Batu. Siti Kasim. Saya sebut je lah. Siti Kasim pun nak bertanding juga. Sah hilang di Bezit. Rasa-rasa saya lah. Cuma tuan-tuan nak beritahu, bukan calang-calang belanjanya besar. Tuan-tuan ingat budak-budak pacak bendera free ke tuan-tuan? Free ke? No. Budak-budak ni kata, masa ni lah aku nak pulun. Tampal upah. Naik bendera upah. Naik billboard upah. Kan? Jadi kena kaya. Sebab bila kaya, bila menang lagi kaya. Gaji ahli parlimen 25,000 tuan-tuan. Saya tak pernah rasa nikmat gaji 25,000. Walaupun ada PhD, permanent hair damage, kepala botak secara tetap bila buat PhD. Itu PhD. Profesor bunyi hebat lah. Profesor university. Bunyi hebat tu. Profesor doktor. Gaji 14,000. Tu je. Naik-naik bolehlah sampai dunden dalam 15-18 gitu je. Jadi ahli parlimen 25,000. Jadi menteri 64,000. Aduh, tuan-tuan. Siapa tak nak? Satu orang kawan saya, almarhum lah, dia pipeline jadi ketua pengarah pendidikan. Lama cerita lama lah. Tiba-tiba dapat call daripada Jabatan Perdana Menteri,
Orang paklah masa tu suruh dia letak jawatan bertanding. Dia tak nak bertanding. Dia dah Jusab B dah. Dia kata pipeline akan jadi ketua pengarah. Jusab A turus 3, turus 2, turus 1. Dia segah. Dia kata kalau you tak nak bertanding, ingat you boleh jadi ketua pengarah ke? Tak ada. Takdir menang lah. Lepas menang termenung duduk dekat airport dengan saya, sebelah saya. Awasal Syekh. Awasal. Dia kata, so aku dulu gaji 12,000, makan anak beranak je. Bila aku menang, masa tu ahli parlimen 9,800. Nak kongsi dengan rakyat, ingatkan dapatlah timbalan menteri. Tak dapatnya. Kecuali hujung-hujung hidup dia tu jadilah pengurusi PTPTN, jadilah timbalan menteri pendidikan. Dan antara jasa yang dia tinggalkan ialah mempelopori JCOF di sekolah-sekolah kerajaan. Jawi, Quran, apa lagi? JCOF. A itu apa saya tengok? F fardu ain. Masa tu ramai ustaz-ustaz balik Azhar ni tak ada kerja, tapi bila ada JCOF, ramai ustaz-ustaz lulusan Azhar, lulusan Urdun, lulusan daripada Yaman yang ada ijazah dalam bidang pendidikan Islam dapat kerja, dan sepatutnya mereka berterima kasih. Sayang umurnya tak panjang, tengah main badminton dekat IAB Genting Highland. Lama tak main badminton, jangan main tuan-tuan. Tak wambak badan, kena serangan jantung, mati on the spot pada usia 58 tahun. Tak apalah, cerita lama lah, tapi maknanya nak beritahu demikian. Balik cerita Talut tadi tuan-tuan. Lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tak kaya. Apa jawab Nabi Daud alaihissalam? Innallaha astafah. Allah pilih dia. Innallaha astafahu alaikum. Allah pilih dia. Ini bukan pilihan aku, kata Nabi, tapi ini pilihan Allah. Bila Allah pilih, mesti benar. Sebab Allah Ta'ala buat manusia, cipta manusia. Allah tahu kekuatan, Allah tahu kekurangan. Dan disambung ayat itu dengan dua perkara. Zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Kerana Talut ini ada dua kelebihan. Yang pertama, dia ada ilmu. Yang kedua, jasadnya stabil, jasadnya gagah perkasa. Jadi kalau ikut prinsip ni tuan-tuan, dua perkara. Yang pertama, lantik di kalangan ilmuwan. Jangan sebarangan. Sebab dalam sistem demokrasi sekarang tuan-tuan, kalau orang pakat pilih walaupun orang tak layak, takdir calon, letak calon. Kalau bahasa kasar tahu kambing pun orang semua undi kambing, kambing tu menang. Kalau masyarakat tidak dipimpin oleh ilmuwan, masyarakat akan rosak. Ini yang Nabi bagi amaran. Nabi kata di akhir zaman golongan ilmuwan, agamawan semakin pupus. Ramai akan meninggal dunia. Innallaha la yantazil ilma bintiza'il ilmi, walakinnallah yantazi'ul ilma bintiza'il ulama. Ilmuwan, orang-orang agama akan mati seorang demi seorang, demi seorang-seorang. Lamman taza'u, bila orang cerdik pandai ini mati, hilang di muka bumi ini. Ini Nabi bagi amaran. Akhazan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil, melantik, memilih ketua-ketua di kalangan orang-orang jahil. Fasu'ilu,
mereka dirojok, mereka ditanya, fa'aftau, mereka beri pandangan, mereka berikan fatwa, fadallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesatkan. Kalau tak ada ilmu, ikut pandangan, ikut perasaan, kan? Ni saya dua ni duk layan sangat. Satu orang kok dan ustazah, apa nama saya pun tak layan sangat. Haram suami hantar isteri ke hospital bersalin, itu suami dayus. Siapa nama ustazah tu? Kok dan kok lah. Bila cek-cek bukan ustazah pun. Sebab ada ustaz-ustazah ni bukan ustaz-ustazah terkejut tergempar. Pandai bercakap sikit, Google sikit, rojok YouTube sikit, dah mengaku jadi ustaz-ustazah. Tak boleh tuan-tuan. Lepas tu ramai pengikut pula yang Google jadi isu. Padahal benda ni settle dah. Darurat boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat membenarkan yang dilarang dengan syarat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan kadarnya. Tak apalah cerita tu, kita nak panjang lah. Jangan dilayan sangatlah tuan-tuan. Kita tahu dah benda ni settle lama dah. Tapi Nabi bagi ingatan, aftau, bagi fatwa, beri pandangan. Dallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Jadi kalau masyarakat dipimpin oleh orang yang tidak berilmu, rosak. Dalam satu hadis yang Nabi bagi amaran keras, ala innal kitaba was sultata sayaftariqan, kunu ma'al kitab. Quran dengan kekuasaan, orang yang ada kuasa, yang rakus nafsu, dengan Quran yang membawa kebenaran, Nabi kata sayaftariqan, akan saling bertentangan antara satu sama lain. Nabi pesan kunu ma'al kitab, pegang Quran. Ni perlembagaan kita. Nabi bagi amaran lagi, ala inna fikum umara yuhakkimuna alaikum ma la yuhakkimuna ala anfusihim, la in ata'tumuhum adallukum, la in asaitumuhum qatalukum. Qalu madza nasna'u ya Rasulullah? Faqala an-nabi kunu ka ashabi Isa, nushiru bil manashir wa humilu 'alal khashab, mautuhum fi ridha illah khairum min hayatihim fi ma'siyatillah. Lebih keras Nabi bagi amaran apa tuan-tuan? Ada nanti di kalangan kamu umara, para pemimpin yang mengena dan menjatuhkan hukuman ke atas kamu rakyat jelata, dan hukuman itu tidak terkena dan tidak jatuh pada mereka. Kalau kamu taat mereka, mereka sesatkan kamu. Kalau kamu tentang mereka, mereka bunuh kamu. Ata'tumuhum adallukum, asaitumuhum qatalukum. Sahabat pun bila Nabi bagi amaran macam tu, sahabat bertanya, "Maza nasna'u ya Rasulullah?" Kami nak buat macam mana ni wahai Rasulullah, berdepan dengan orang macam ni? Nabi kata, berdepanlah dengan bijaksana. Kalau terpaksa kamu mempertahankan prinsip kamu, semacam golongan Hawariyun, nusyiru bil manashir, kepala mereka digegang dan kepala mereka digergaji. Golongan Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam, yang disebut sebagai the 12 companions of Jesus Christ, or the 12 disciples of Jesus Christ, yang digambarkan kepala mereka digergaji, mereka digenggang. Dan Nabi merumuskan mati mereka pada jalan Allah lebih baik daripada keadaan bermaksiat.
Kita tidak demikian tuan-tuan. Cuma hadis Nabi menyebut begitu sebab zaman dulu memang begitu. Raja-raja zaman dulu hak zalim memang zalim sungguh. Kan dalam Ashabul Ukhdud cerita benar. Qutila ashabul ukhdud an-nari zatil waqud idhum 'alayha qud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Dulu zaman dulu tuan-tuan, Ashabul Ukhdud dibunuh dalam parit yang dihimpun ke api, dinyalakan api, dan orang-orang Islam dicampak dalam parit yang penuh dengan api tadi. Zalim dulu, zaman dulu tuan-tuan. Namun Allah Ta'ala menyatakan dalam cerita ini, mereka tidak dibunuh kecuali semata-mata kerana menzahirkan akidah mereka, kepercayaan mereka dengan Allah yang Maha Agung lagi Maha Terpuji. Jadi balik semula kepada hadis ini, Nabi kata begitu. Malah Nabi bagi amaran. Nabi kata apa? Nabi kata innama halakal ladzina min qablikum idza sariqa syurafa'uhum taraku wa idza sariqa du'afa'uhum aqamu alaihim wallah law kanat fatimatun sariqatun la aqta'u yadaha. Rosak binasa kaum terdahulu daripada kamu di mana suasananya apabila para pembesar mencuri, menipu, merosakkan amanah, integriti. Macam khutbah 2 hari lepas lah, berbicara tentang integriti. Nabi kata bila orang-orang besar mencuri, dibiar dan ditinggalkan. Tapi apabila rakyat marahin mencuri, mereka diambil tindakan. Dan Nabi kata, wallah kalau anak kesayanganku Fatimah mencuri, aku akan memotong tangannya. Demikian tuan-tuan, penting maknanya mencari pemimpin yang amanah, yang ada integriti, yang tidak menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. Sebagaimana kes-kes yang kita tengok sekarang sangat menakutkan tuan-tuan. Sidang jamaah itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bagi laluan syak sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah tuan-tuan kita sambung sikit lagi lah. Paling lama pun dalam 10 minit. Saya cuba nak habiskan beberapa noktah yang saya catat dalam catatan saya ni lah. Jadi yang pertama tadi, orang berilmu. Yang kedua, disebutkan oleh Allah jasad. Nak pilih ketua ni, kalau bahasa mudah tuan-tuan, orang yang ada karisma, penampilannya meyakinkan, kan? Orang ni karisma lah, badannya sihat. Saya ingat masa Indonesia, presidennya dulu Gus Dur, Abdul Rahman Wahid. Gus Dur mantan Menteri Besar Selangor masa kami minum-minum air, mantan Menteri Besar dululah, cerita lama. Dia seluruh, dia kata namanya Gus Dur, bulan Ogosnya undur. Kan Gus Dur itu buta. Rakyat Indonesia 200 juta, presidennya yang buta. Carilah orang yang jelek. Tak. Betul. Kalau tuan-tuan tengok kan Nabi, para anbiya semuanya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, semua orang yang gagah perkasa. Nabi Musa tu ditumbuknya orang, mati orang, jangan main. Samsing besar tu, itu Canik 5 tu tuan-tuan, jangan main. Abang Long kawasan tu Nabi Musa, dicekiknya leher adik dia Nabi Harun. Nabi Harun kata, abang janganlah macam ni, sebab Nabi Musa marah bila Nabi Musa pergi nak jumpa Allah di Tur Sinai, tinggalkan pada Nabi Harun. Nabi Harun ni lembek sangat, sampai kaum Bani Israel sembah lembu nafiri itu kan. Jadi Nabi Musa gagah tuan-tuan. Jadi kita kata karisma ni sebab kita nak kena ada orang yang penampilannya baik, tutur bicaranya meyakinkan orang, exposure-nya, pendedahannya, tempatan dan arena antarabangsa. Jadi kita nak ada ketua yang macam ni, barulah kita rasa begitu kan. Tetapi juga Allah Ta'ala bagi ingatan dalam satu ayat yang lain, inna wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha
Kalau kami nak hancurkan sesebuah negara, maka kami lantik siapa ketua-ketua di kalangan orang yang hidupnya mewah-mewah. Mutrafiha fasahu fiha, mereka melakukan kerosakan. Kan tengok kan setengah tu, Masya Allah. Sebab tu kita nak pilih ketua ni orang yang hidup sederhana, orang yang senang didekati, orang yang kalau pakai jam pun paling mahal RM1,000, RM600 cukup lah. Kalau pemimpin pakai jam RM100,000, beg tangan RM850,000, Allah Ta'ala bagi itu mutrafiha, yang hidupnya mewah-mewah. Yang kadang-kadang sekarang ni memanglah tuan-tuan turun kempen ni semua kalau boleh budak atas basikal nak didukungnya, orang pergi kedai makan dibergambarnya. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok memang yang kaya-kaya pun turun buat miskin-miskin je pakai ala kadar, tapi nak tengok cara hidup sebenarnya yang mewah-mewah. Allah Ta'ala sebut ni, jangan pilih orang yang ada kecenderungan hidupnya terlampau bermewah-mewah. Sebab tu kalau tengok orang pemimpin macam Umar bin Abdul Aziz, contohlah Umar ibnu Abdul Aziz ialah cucu kepada Sayyidina Umar ibnu Khattab yang cukup amanah. Kita tahu kan cerita kan, dia sibuk dengan urusan negara sebagai khalifah. Satu malam dalam kesibukan tu anak dia datang jumpa dia. Lah anak pun tak sempat nak jumpa ayah, sibuk sangat ayah urusan negara. Datang ayah, free tak kalau bahasa mudah sekarang ni, ayah free tak malam ni ayah? Boleh lah ayah free sikit malam ni. Ni nak bercakap pasal apa ni? Pasal keluarga ke pasal negara? Anak kata pasal anak beranak kita lah. Ya, lama tak jumpa ayah ni, nak tanya khabar ayah. Ayah pun tak tanya cucu-cucu ayah kan. Tiba-tiba ini Masya Allah, Umar bin Aziz padamkan lampu yang sedang digunakan masa itu. Anak dia tanya, ya wahai ayah, kita bercakap dalam gelap ni wahai ayah. Apa jawab Umar bin Aziz? Wahai anakku, tadi aku sedang buat kerja urusan negara, aku gunakan lampu daripada minyak yang dibayar oleh daripada hasil negara. Tapi bila kamu datang nak bercakap urusan keluarga, maka aku tak nak gunakan harta negara, bimbang kalau nantinya disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itu sekali lagi sebagai penutup dalam surah Al-Qasas 126, sekali lagi kisah Nabi Musa dengan Nabi Shu'aib. Qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Ceritanya Nabi Musa minta kerja dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Ada dua orang anak perempuan. Nabi Musa ni gagah perkasa, boleh buat kerja. Dan anak dia kata, ya abati ista'jirhu, wahai ayahku, lantiklah dia, upahlah dia untuk buat kerja ni. Inna khaira man ista'jarta, sebaik-baik orang yang kau nak upah, nak lantik, kalau bahasa mudah sekarang, nak undi lah. Ya. Tuan-tuan jangan main-main lah. Nak undi tu menentukan. Jangan lebih kurang tuan-tuan. Bila aku nak undi ni, aku nak undi siapa ni? Serah pada tuan-tuan lah. Saya tak nak sebut siapa-siapa. Tapi prinsipnya apa dia? Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin. Sebaik-baik yang nak lantik ialah orang yang gagah, boleh buat kerja. Kalau bahasa mudah sekarang ni, deliver. Bila bagi satu tugas, dia deliver, perform. Bukan ada jawatan relax je,
Yang kedua amanah. Sebab itu Ibnu Taimiyah, tuan-tuan, pernah berbicara, dia kata kita nak pilih siapa kalau ada dua suasana. Yang pertama, orangnya fasik tapi boleh buat kerja. Orangnya fasik tapi boleh buat kerja. Yang kedua, orangnya warak tapi buat kerja tak jadi kerja. Nak pilih mana, tuan-tuan? Idealnya orangnya warak, ahli masjid, imam, orang jaga akhlak, orang yang jaga moral. Moral ni penting, ya. Jangan memilih orang yang tidak bermoral, orang yang warak. Idealnya ialah orang yang warak dan boleh buat kerja. Tapi suasana bagaimana? Orang tu fasik tapi dia deliver. Yang kedua, orang warak seorang-seorang dia je. Dia memanglah kuat semayang, kuat baca Quran, kuat tahajud. Belum tentu orang warak boleh jadi ketua. Macam Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Tuan lantik sahabat-sahabat lain pegang jawatan, gubernur sana, gubernur sini. Aku pun nak merasa juga, wahai Rasulullah. Itu minta Abu Zar tu. Abu Zar Al-Ghifari, tuan-tuan, belum masuk Islam, kepala ranun, perompak besar. Orang lalu kawasan Al-Ghifar tu dirompaknya. Tapi kerana hidayah dia datang jumpa Rasulullah, masuk Islam, jadi Ahlus Suffah. Dia minta jawatan dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Ya Aba Zar innaka dha'if. Wahai Abu Zar, aku tak boleh bagi kerja ni kat kamu, sebab kamu ni baik tapi kamu lemah. Ada juga kan orang baik, jadi baik seorang-seorang je. Kita tahulah kualiti orang. Bila pemimpin, contoh mudah, tuan-tuan, pimpin masjid ni. Tuan-tuan ingat pimpin masjid setakat duduk zikir je? Tak boleh, tuan-tuan. Kena ada kontak sini, kontak sana, buat kerja khidmat masyarakat, bangunkan masjid. Agendanya besar kan, bukan boleh duduk diam je. Bukan bila dia ketua duduk zikir. Itu Ahlus Suffah, tak apalah. Dalam keadaan begitu, apa kata Ibnu Taimiyah, satu orang mujaddid, dia kata dalam keadaan begitu kamu kena pilih orang yang pertama, orang yang fasik tapi boleh buat kerja. Bila dapat kat dia bangunkan organisasi. Kalau negara, dia bangunkan negara. Negara kita ni masya-Allah, tuan-tuan, kaya dengan hasil masuk, tuan-tuan. Fasiknya bagaimana? Fasik ni orang rosak akhlak lah. Barangkali dia ni semayang tak cukup, barangkali dia ni nak kata apa ya, kaki perempuan. Ada tak? Ramai benar lah. Pemimpin ni kadang-kadang bila uji ada kuasa, kerja nak kahwin lain je. Kahwin pula pakai handphone. Aku terima akad nikahnya. No, tu imam ni kat Thailand. La ilaha illallah. Jangan main, tuan-tuan. Pemimpin ni diuji ni, bila dapat kuasa, tuan-tuan. Sebab itu awas. Jadi beruntunglah. Tadi Ibn Taimiyah kata begitu. Sebab katanya hujahnya, dia kata dia dah bangunkan negara. Ini penting. Dan dua prinsip, tuan-tuan. Bila negara ni dua prinsip, Quran sebut at'amahum min ju' amanahum min khauf. Makanan ada, rakyat tidak lapar. Agenda pertama, bagaimana nak memastikan rakyat ni ada kerja. Orang susah, tuan-tuan. Barang sekarang, ya Allah, makan kat kedai seriau, tuan-tuan. Betul tak, Bilal? Saya nak makan kat kedai pun seriau. Allah. Makan nasi, asam pedas, ikan merah sekeping, air, RM31. Saya jumpa tuan kedai, saya tak percik, saya bayar, tapi hati saya bengkak je. Ikan merah sekeping, nasi, telur asin,
air, air teh or ais, RM31. Tuan-tuan masuk kedai sekarang, anak 3 orang dengan isteri 5 beranak, tak ada 100 jangan masuk tuan-tuan. Bawa RM100 pergi pasar malam, setengah bakul tak penuh. Barang sangat mahal. Kerana realitinya our international exchange, duit kita jatuh meredum. 1 USD sekarang RM5 tuan-tuan. Allah. Dulu RM2.60 sen, RM2.7. Jadi pastikan at'amahum min ju'. Tengok rakyat jelata hidup susah. Bukan kita bawa orang yang meniaga ni dia nak tamak, nak kaya raya, nak cari sesuap pagi sesuap petang je. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Orang susah sekarang tuan-tuan. Jadi agendanya alhamdulillah rakyat ni kena ada pekerjaan cukup. Dan kalau tengok tuan-tuan di Malaysia ni banyak sumber. Saya selalu sebut, kadang-kadang kita ni tengok orang luar senang lenang kaya raya ni kat Malaysia ni. Nah, kita pula polisi kita terbuka. Saya nak kongsi tuan-tuan, saya pergi Indonesia, tidur di Shangri-La di Jakarta. Masa itu tak apalah, kerajaan bayar 1 malam 800. Kawan saya orang Indonesia, hotel cah dia 1 malam 600. Saya orang Malaysia tidur di sana, bilik yang sama, hotel yang sama 800. Saya kata, kenapa pak? Ya, bapa usuk orang Malaysia, saya ini orang Indonesia. Kerana polisi kami orang luar perlu bayar lebih mahal daripada kita. Pula dah. Betul tak? Ni orang komplain ni, bus free ni. Kami ada bus, feeder bus di Kuala Lumpur kan, bus free kan. Yang naik ramai siapa? Bangla, Indon, Myanmar, Burma, penuh tu. Orang kita tak naik tuan-tuan. Ada kata, orang luar ni kau cahlah RM1 satu. Seorang naik RM1. Paling kurang boleh maintain bas tu. Mana ada negara yang bagi bas percuma tuan-tuan. Jadi nak beritahu tuan-tuan, yang pertama, at'amahum min ju'. Rakyat memang sangat lapar. Rakyat dalam hidup yang dalam keadaan sempit. Rumah sempit. Ni rumah ni, berapa ratus ribu ni? 300 ribu Haji Mansur. 800 kaki. Tak sampai 1000 kaki, betul? 850. 850 kaki harga 300 ribu. Tu pun berebut. Anak saya beli kondo 500 ribu. Luahnya 1000 kaki. Masuk Allah, bilik macam bilik store rumah saya. Allah kata, kesian anak-anak sekarang. Jadi maknanya barang mahal tuan-tuan. Bayar bulan-bulan, pinjam 500 ribu, bayar bulan-bulan 2,800 bulan. Gaji 4,000, tu gaji 4,000. Bayar rumah 2,800. Tak semput. At'amahum min ju'. Yang kedua tuan-tuan, amanahum min khauf. Negara aman, tiada perang, dan rakyat tidak hidup dalam keadaan ketakutan. Jaga keamanan tuan-tuan kita. Yang paling penting pada hemat saya, kita boleh berbeza, tetapi akhirnya orang Melayu Islam kena bersatu. Betul tak tuan-tuan? Kita kata cantik kalau yang ramai-ramai ni, tiga-tiga ni, dia bergaduh sama sendiri sekarang ni. Bukan bergaduh lah, duk tani sama sendiri. Gombak, siapa tak tahu. Kawan ni orang ni, kawan ni orang ni. Rumah saya dulu pernah didatangi oleh 3 orang tokoh. Saya tak nak sebut siapa tokoh ni. 3 orang mengadu. Dia kata, Allah, susah kita kena tekan bla 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 bla. Lama-lama 3 orang. Orang ni cantah orang ni lawan orang ni. Tiga-tiga hak dulu kawan baik, lah ni duk gaduh. Seorang mati dah. Bekas Menteri Besar Selangor. Pernah datang rumah saya. Siapa bekas Menteri Besar Selangor yang mati dah? Siapa? Ya?
Tak sedia kali. Sebab itu orang politik ni tuan-tuan, kita doalah. Kata orang, in politics there is neither permanent friends nor enemies. Dalam politik tak ada kawan yang kekal, tak ada musuh yang kekal. Hari ni berkawan, esok bergaduh. Cumanya ujungnya tuan-tuan, kita doalah mudah-mudahan semua orang Melayu boleh bersatu. Dan agenda kita ini pastikan, saya nak rumuskan tuan-tuan, pastikan kelangsungan negara kita, satu-satunya negara yang kita miliki, tak ada negara yang kedua dan ketiga. Satu. Yang kedua, tentukan kelangsungan agama kita. Jangan ada pihak yang berkuasa memijak, menindas, menafikan hak agama kita. Berlaku dah dulu tuan-tuan. Ini disebut perik, pedih. Cempeng tu mati dan nak bawa balik Abu Cempeng sini tuan-tuan. Betul tak? Saya tak bercakap pasal partisan, tapi yang kita sedih pun satu, nak marah pun satu. Nak buang kalimah Islam dalam IC. And these people, without any hesitation, they are provocated in the Dewan Rakyat, in the Dewan Negara. Since kita ni Malaysia sama rata, and Muslims are not superb compared to other religions, we propose to remove the term Islam in your IC. Oh, dan mereka akan buat tuan-tuan. Jadi saya nak sebutkan jagalah. Jaga maknanya pastikan kelangsungan ketenteraman negara, kelangsungan kepimpinan Melayu. Yang paling penting ialah Islam terjaga dalam negara kita, di muka bumi tercinta kita Malaysia ini. Tuan-tuan, demikian beberapa prinsip. Saya tidak sentuh mana-mana partisan, tetapi sekadar memberikan panduan. Inilah prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mudah-mudahan kita memilih dengan baik. Dan akhirnya saya percaya orang Melayu akan bersatu akhirnya. Dan ramai orang makan, tidak ada satu coalition pun yang akan dapat majoriti. Jadi kita doakan tuan-tuan, doa, usaha, ikhtiar, mudah-mudahan berlapang dada duduk sama-sama untuk menjaga Islam, Melayu dan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Cukup sekadar itu. Mudah-mudahan panduan ini dapat jadikan pegangan kepada kita bersamalah. Minta maaf ada salah silap. Jangan disalah tafsirkan kuliah saya ini. Saya bukan bercakap partisan, tapi saya memberikan kesedaran siasi. Sebab agama itu juga terkandung di dalamnya siasatud dunya, iqamatud din wa siasatud dunya, mendirikan agama dan mengurus tadbir dunia ini dengan prinsip agama tadi. Saya ingat Tuan Haji Zul biasalah istilah ni kan, iqamatud din wa siasatud dunya. Pun apa nama maaf ada salah silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.